حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita pada kali ini dalam kuliah bersiri Laman Ilmu Masjid Sultan Idris Shah II ataupun Masjid Negeri. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak para sidang penonton sekalian untuk kita mengulas berkaitan dengan metodologi dakwah. Jadi dalam kita membicarakan atau mengulas berkaitan dengan metodologi dakwah ini, sudah semestinya kita perlu mengetahui apakah definisi, apakah maksud dakwah Islamiah ataupun pendekatan dakwah itu secara umum. Ramai di kalangan kita yang menyadari bahawa kewajipan hakiki setiap diri kita adalah berdakwah dan ingin melaksanakan tugas tersebut. Maka dakwah secara umumnya bermaksud menyeru kepada kebaikan dan mencegah berlakunya kemungkaran. Ini boleh berlaku sama ada secara sedar ataupun tidak, dan fitrah kita sebagai seorang manusia sangat suka melihat kepada satu kesalahan dan ingin membetulkan kesalahan tersebut ataupun ingin membetulkan sikap orang lain. Pengertian dakwah dari sudut bahasa, jika dilihat perkataan dakwah itu bila dilihat atau ditinjau dari sudut bahasa, ianya berasal daripada perkataan Arab ataupun istilah Arab, yakni da'a yada'u da'watan, yang memberi erti seruan, panggilan atau ajakan, dan ianya merupakan kata dasar dakwah dalam penggunaan bahasa Arab. Menurut Kamus Munjid At-Tullab, boleh diterima pakai untuk hampir kurang lebih 17 makna yang berlainan. Dari sudut bahasa tadi, dakwah adalah mengajak atau meminta untuk kerjasama di dalam satu hal. Manakala erti da'i ialah seorang yang mengajak manusia kepada sesuatu mazhab atau sesuatu hal yang baru. Dan doa pula mempunyai pengertian, yakni harapan kepada Allah. Dan dakwah itu sendiri bererti mengajak atau menyeru kepada orang-orang lain. Selain daripada itu, terdapat pelbagai tafsiran berkaitan dengan istilah dakwah ini. Antaranya, dakwah merupakan kegiatan menyeru, meyakinkan orang lain supaya menerima suatu kepercayaan atau agama dan mengajak untuk patuh kepada ajaran Islam dengan lebih sempurna. Jadi, seorang pendakwah perlu menyampai serta mengajak insan lain untuk mengenali, menerima dan menghayati Islam. Dan mengikut istilah ahli dakwah, perkataan tersebut
atau yang asalnya dakwah Islamiah mempunyai makna yang tersendiri. Kita lihat pengertian dakwah dari sudut istilah. Menurut Encyclopedia of Islam, dakwah adalah mengikut pandangan agama, ajakan yang ditujukan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para rasulnya supaya percaya dan yakin kepada agama yang sebenarnya, yakni agama Islam. Dan setiap rasul mempunyai dakwahnya yang tersendiri. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah lanjutan dari aktiviti dakwah para rasul sebelum baginda. Pengertian dakwah dalam Al-Quran adalah sangat luas, dan antara definisinya ialah, yang pertama, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang baik bagi menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah keadaan yang lebih baik dan sempurna terhadap peribadi maupun masyarakat. Selain itu, dakwah juga adalah satu usaha mengubah keadaan yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu atau masyarakat. Dakwah juga adalah usaha perubahan masyarakat yang masih mengandungi unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat Islami. Jika dirujuk kepada apa yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Rauf Shalabi dalam kitabnya, dakwah adalah gerakan untuk merealisasikan undang-undang, yakni Ihya'un Nizam Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrullah Ahmad berpendapat bahawa pada dasarnya ada dua bentuk makna dakwah hasil daripada pendefinisian dakwah itu sendiri. Yang pertamanya, dakwah bererti tabligh, penyiaran dan penerangan agama. Dan yang kedua, dakwah bererti semua usaha dan upaya untuk mewujudkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Oleh yang demikian, maksud dakwah Islamiah ialah seruan atau usaha menggunakan lisan atau tulisan dan selainnya yang bersifat mengajak atau memanggil manusia lain untuk beriman dan mentaati kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan garis-garis akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Atas dasar dan prinsip ini, berbagai pengertian dan definisi dakwah Islamiah telah dibuat. Makna dakwah mengikut istilah dapat dibahagikan kepada tiga erti yang munasabah. Yang pertama, menyampai dan menyebar serta mendorong umat manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, agama Islam dengan semua ajaran-ajarannya, yakni risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kitab dengan kalamnya yang bernilai mukjizat, ditulis dalam mushaf, dipindah daripada Nabi secara mutawatir. Maka yang demikian membacanya adalah suatu yang bernilai ibadah. Selain daripada itu,
Dakwah juga merupakan suatu ilmu yang mementingkan kepada penyebaran nilai-nilai Islam dan menyampaikan kepada umat manusia secara menyeluruh. Maka dakwah mengikut ketiga-tiga erti ini ialah suatu ilmu pengetahuan dalam Islam yang terterap dengan ilmu-ilmu Islam lain seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, tasawuf dan lain-lain. Penguasaan ilmu dakwah amat penting kepada para da'i dalam melaksanakan tuntutan agama dalam usaha yang pertama, mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT bagi kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengajak umat manusia dengan hikmah untuk mendapatkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamal akidah dan syariah Islamiah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Jadi kesimpulannya, dakwah Islamiah ialah usaha yang berterusan sejak zaman para rasul. Sasarannya adalah meliputi ke seluruh umat manusia dan matlamatnya ialah bagi menerima, memahami dan melaksanakan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Maka bertitik tolak daripada pengertian semua ini, dapatlah dirumuskan bahawa dakwah Islamiah ialah seruan mengajak manusia yang belum Islam kepada Islam serta mempraktikkannya, dan juga kepada mereka yang sudah memeluk Islam atau yang beragama Islam supaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya dalam semua urusan kehidupan. Dakwah juga perlu dilihat sebagai suatu disiplin ilmu. Ini perlu difahami dengan jelas, dititik beratkan kepada semua pendakwah ataupun da'i. Sesuai dengan pendefinisian yang telah digarapkan oleh Profesor Dr. Rauf Shalabi, yakni dakwah sebagai ilmu harakah Islamiah atau gerakan Islam secara teori dan amali yang bertujuan untuk membina negara Islam dan mempertahankannya atau memeliharanya. Maka ditegaskan di sini bahawa dakwah adalah satu pendekatan disiplin ilmu. Dakwah bukanlah suatu perkara biasa yang hanya membabitkan kemahiran, minat, bakat, seni atau lain-lain perkara. Malah ia adalah suatu disiplin ilmu yang sudah mendapat pengiktirafan. Sebagai bukti, disiplin ilmu dakwah sudah diwujudkan dan diajarkan di peringkat universiti secara formal. Sejajar dengan itu, terdapat individu-individu yang berkemahiran di dalam bidang dakwah dan terdapat pelbagai rujukan yang membincangkan berkaitan bidang ilmu dakwah ini. Dan dakwah juga dilihat sebagai suatu lidah Islam dan media maklumat Islam serta penyebarannya kepada manusia. Maka dengan ini, pendakwah ialah juru bicara Islam yang berperanan menyiarkan dan menyampaikan maklumat tentang Islam secara menyeluruh ataupun sebahagian atas dasar seruan. Dan terdapat satu hadis yang
berkaitan dengan dakwah ini, antaranya berkaitan dengan seruan ini, iaitu balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Maka pendakwah perlu menguasai disiplin ilmu dan kemahiran yang dapat membantunya melaksanakan keterampilan tugas-tugas berdakwah. Jadi ringkasnya kita dapat simpulkan bahawa dakwah perlu diasaskan atas dasar ilmu dan kemahiran dalam penyebaran dan komunikasi. Pendakwah masa kini contohnya kita perlu menguasai pelbagai bidang ilmu komunikasi moden. Perlu mengetahui atau mahir dalam penggunaan pelbagai peralatan moden bagi tujuan penerangan dan penyebaran ataupun penyampaian melalui saluran media massa. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak, termasuklah di Masjid Negeri Perak. Bidang media massa masa kini ataupun bidang komunikasi di abad ini digolongkan sebagai satu ilmu yang teramat penting, yang sangat penting. Contohnya seperti bidang teknologi maklumat, dan ianya mempengaruhi kehidupan sama ada individu, masyarakat dan seluruh umat manusia. Pencapaian kemajuan bangsa dan negara maju dan membangun bergantung rapat dengan penguasaan teknologi maklumat ketika ini. Maka dakwah Islamiah sebagai satu pengajian, ianya adalah sebagai satu aturan disiplin ilmiah berasaskan prinsip dan konsep atau tasawur Islam yang tidak memisahkan antara ruang keduniaan dengan ruang akhirat, bahkan ianya mencakupi seluruh aspek kehidupan spiritual dan material. Bila mana kita mengkaji bahawa dakwah itu sebagai satu bidang keilmuan dan merupakan satu warisan penting dalam Islam, maka perlu diberi perhatian dalam pembicaraan ini secara sepanjang zaman, baik secara akademik, secara pembelajaran formal, ataupun perlu dititik beratkan oleh para pendakwah sepanjang zaman. Kerana pelaksanaan dakwah ini adalah satu tuntutan agama untuk kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang kita fahami sebagai usaha menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kejahatan, dan seterusnya membebaskan manusia dari belenggu ataupun membebaskan manusia dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan azab neraka di akhirat nanti. Jadi kita perlu memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan skop dan bidang kajian ilmu dakwah ini, antaranya beberapa perkara berikut, iaitu pertama berkaitan dengan sejarah dakwah, yakni tarikh dakwah. Ianya meliputi skop kajian dakwah para nabi dan rasul terdahulu sejak dari Nabi Adam alaihissalam, dan kajian ini juga meliputi pertumbuhan dakwah Islamiah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkembangan dan kejayaannya hingga masa kini. Sirah perjalanan hidup tokoh pendakwah juga perlu dipelajari. Yang kedua, apa yang disebut sebagai prinsip dakwah, yakni usul dakwah.
Ini merangkumi huraian tentang dalil dan ketentuan tuntutan syarak mengenai kewajipan berdakwah dan kajian tentang rukun-rukun dalam gerak kerja kegiatan dakwah yang memerlukan wujudnya beberapa perkara. Yang pertamanya, pendakwah ataupun da'i itu sendiri. Yang kedua, penerima dakwah, yakni mad'u. Yang ketiga, bahan dakwah, yakni maudhu'nya. Dan seterusnya, apakah misi dakwah itu. Yang ketiga, perlu juga kita memahami berkaitan dengan manhaj dakwah. Ianya meliputi permasalahan perancangan dan organisasi serta pengurusan organisasi yang berkaitan dengan gerak kerja ataupun diistilahkan sebagai modus operandi dakwah berdasarkan manhaj yang sah dari sudut syarak. Seterusnya, perlu difahami berkaitan teknik pendekatan dakwah atau istilahnya asalibud dakwah. Ianya meliputi tentang bagaimana kita melakukan kerja dan melaksanakan aktiviti dakwah dengan betul dan berkesan. Dan penghuraian tentang bagaimana manhaj dakwah diterapkan dalam program gerak kerja dakwah itu sendiri. Seterusnya, medium dakwah, yakni mengenal pasti saluran yang sesuai dan berkesan dalam menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah. Kelengkapan dan peralatan terkini yang boleh membantu secara berkesan dalam pelaksanaan dakwah, sama ada secara media elektronik, media cetak maupun saluran komunikasi media. Selain itu, perlu difahami juga berkaitan dengan mihnah dan tribulasi dakwah. Ini perlu diberi fokus kepada faktor kejayaan dakwah dan faktor-faktor yang menghalang kepada penyebaran dakwah yang biasa dihadapi oleh para pendakwah. Ini cabaran kepada tugasan sebagai seorang pendakwah. Faktor-faktor ini mungkin merangkumi dari faktor dalaman yang ada kaitan dengan birokrasi, aturan dan perundangan di mana segala usaha dakwah dilakukan. Dan begitu juga faktor-faktor tribulasi dan halangan luaran oleh musuh-musuh Islam yang sentiasa mencemburui kejayaan dakwah Islamiah. Dan secara fakta, nyata bahawa keperluan pendidikan, keilmuan dan pengetahuan serta kemahiran dan keterampilan pendakwah yang luas dan misali memang menjadi suatu tuntutan. Namun tidaklah semestinya segala cabang ilmu, pengetahuan dan latihan kemahiran perlu dirangkumkan dalam isi kandungan ilmu dakwah. Sebaliknya, apa jua pengetahuan, latihan kemahiran boleh dipelajari melalui pelbagai disiplin ilmu asalkan ianya berlaku secara hikmah dan bijaksana serta dimanfaatkan hanya bagi tujuan menyampaikan ilmu dakwah. Dan inilah yang perlu diambil kira oleh semua pendakwah bagi semua peringkat. Jika kita lihat pada masa kini, kegiatan dakwah sangat diperlukan atau sesuatu yang dituntut. Kerana apa? Kerana ianya bagi membantu membendung segala masalahan keruntuhan moral, keruntuhan akhlak yang pada masa kini kita lihat sangat berleluasa.
Jika konsep dakwah tidak digunakan secara hikmah dan bijaksana, maka kemungkinan besar ianya tidak dapat menjadi satu solusi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dan para da'i pada hari ini perlu mempunyai persediaan dan jati diri yang kuat dalam melaksanakan gerak kerja dakwah ini. Bukan suatu perkara yang mudah untuk para pendakwah berhadapan dengan kegawatan sosial ketika ini, kerana pelbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh pendakwah. Jika tiada persiapan yang rapi, seorang da'i, seorang pendakwah boleh mengalami apa yang diistilahkan sebagai satu kekalahan, kekecewaan, dan akhirnya tidak sanggup untuk menghadapi masalah tersebut. Bila mana kita merujuk kepada sejarah, Nabi Yusuf telah menunjukkan satu teladan yang sangat bermakna kepada para pendakwah. Walaupun baginda dipenjarakan kerana difitnah oleh seorang isteri raja pada ketika itu, tetapi baginda tidak berputus asa. Malah dalam catatan sejarah dinyatakan bahawa baginda meneruskan usaha-usaha dakwahnya di dalam penjara. Dan kisah ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yusuf ayat 33 yang bermaksud Yusuf merayu kehadrat Allah Taala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan-perempuan itu mengajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya." Pelbagai jenis dakwah perlu diberi perhatian oleh setiap pendakwah kerana setiap satunya mempunyai tujuan dan kaedah yang berbeza. Bermula dengan apa yang diistilahkan sebagai dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bitadwin, serta pelbagai lagi kategori dakwah dengan kaedah yang lebih spesifik atau yang lebih fokus. Dakwah fardiyah atau khususiyah merupakan kaedah dakwah yang dilakukan secara perseorangan atau secara individu atau khas untuk beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah ini terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Kategori dakwah ini adalah seperti menasihat teman sekerja, teguran, maupun memberi perumpamaan, atau ketika mengunjungi orang sakit atau sewaktu mengucapkan tahniah. Dan ini adalah satu kewajipan kepada setiap Muslim. Kaedah ini paling efektif kerana bersifat spesifik kepada sasaran dan lebih spesifik menggunakan cara yang bertujuan mengajak ke arah perubahan yang terkhusus ataupun spesifik. Dakwah ammah ialah satu pendekatan dakwah yang dilakukan oleh seseorang secara media lisan. Ia ditujukan pada sekumpulan golongan orang ramai dengan tujuan menanam pengaruh kepada mereka. Antara media yang dipakai adalah berbentuk khutbah ataupun pidato, ceramah, forum atau tazkirah yang lebih menjurus buat golongan ilmuwan, ulama, ustaz dan ustazah. Dan dakwah ammah ini memerlukan persediaan ilmu yang mencukupi dan kemahiran yang kita kata lebih komprehensif, kerana sebagai pendakwah pasti akan berdepan dengan
pelbagai golongan sasaran. Dan dalam konteks negara kita, pendakwah yang terlibat secara langsung dalam kegiatan dakwah biasanya memerlukan kepada tauliah dan kelulusan daripada pihak autoriti agama. Antara lain tujuannya adalah bagi memastikan aktiviti tersebut dapat membangunkan masyarakat secara tersusun dan harmonis. Terdapat 3 perantara dakwah dalam konteks media dakwah, iaitu bil lisan dengan suara, bitadwin dengan tulisan, dan bil hal dengan pemilihan model yang lebih praktikal. Dakwah bil lisan ini dapat kita katakan penyampaian secara berinformasi ataupun dakwah melalui medium suara lisan, dan ianya efektif apabila disampaikan berkaitan hari-hari ibadah, yakni seperti disampaikan melalui khutbah Jumaat ataupun khutbah raya, dan kadang-kala juga apabila menyentuh hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis, motivasi pembangunan diri yang disampaikan dengan cara berdialog dengan orang ramai. Pada masa kini, kita yang berada dalam zaman global, pola dakwah bitadwin, yakni secara tulisan, sama ada penerbitan dan penulisan secara bercetak ataupun secara talian, yakni online, menjadi suatu pendekatan yang efektif ataupun yang sangat penting. Contoh, bila mana individu dakwah itu menerbitkan kitab ataupun buku, mengisi ruangan-ruangan dalam kolom majalah, membuat penulisan di portal atau laman web, blog, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ini adalah pendekatan masa kini yang acap kali kita lihat di media sosial. Apatah lagi dengan kemunculan generasi ataupun sasaran dakwah kita secara digital ataupun generasi digital, dan banyak menggunakan komunikasi online berbanding medium bersemuka. Kelebihan media dakwah begini dilihat lebih mudah diakses oleh sesiapa sahaja, di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Ianya mudah untuk diuruskan, sama ada untuk dikemas kini maupun diganti tanpa mengira masa. Walaupun penulisnya sudah tiada pada satu masa, namun penulisannya masih kekal menjadi suatu ilmu tatapan generasi berikut. Manakala dakwah bilhal pula merupakan pendekatan dakwah secara model atau dengan kaedah realiti. Kaedah ini boleh kita lihat digunakan agar orang ramai ataupun sasaran dakwah dapat mengikuti aktiviti dakwah secara langsung dengan melihat praktis yang dilakukan oleh para pendakwah, dan juga praktis kepada perkara apa yang diajarkan oleh pendakwah tersebut. Maka bila mana kita membicarakan tentang ilmu asas dakwah, kebanyakan ulama memperkatakan tentang kepentingan memahami rukun dakwah terlebih dahulu, barulah aktiviti tersebut boleh dilaksanakan. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa antara pemahaman berkaitan dengan dakwah perlulah difahami apa itu rukun-rukun dakwah. Maka rukun-rukun dakwah itu
adalah yang pertamanya pendakwah itu sendiri, yakni da'i. Yang kedua, apa atau siapakah sasaran dakwahnya, yakni mad'u. Apakah kandungan dakwah itu, yakni maudhu'. Apakah kaedah dan strategi dakwah ataupun disebut sebagai uslub dakwah. Dan antara lain, apakah alatan atau media yang digunakan, yakni wasilah dakwah. Jadi bila kita menyentuh perbincangan dalam konteks pendakwah, ianya meliputi satu tugasan sebagai seorang da'i, motivasi, sikap dan personaliti pendakwah itu. Dalam konteks mad'u pula, sebagai da'i yang berhikmah, kita perlulah memahami latar belakang fitrah mad'unya, penggunaan strategi yang terbaik dan efektif mengikut perspektifnya, serta memahami konteks pendekatan mad'u. Tujuannya adalah agar setiap pendakwahan yang disampaikan atau yang dilakukan mudah diterima, kerana setiap insan yang mempunyai masalah dan keperluan yang tersendiri. Dan pada masa yang sama, kita juga akan selamanya sebagai mad'u yang perlu menghormati dan merujuk kepada da'i. Isi dakwah yang ingin disampaikan juga adalah penting dan merupakan salah satu elemen kepada penentu kejayaan bagi sesuatu aktiviti ataupun sesuatu perlaksanaan setiap program dakwah, dan ianya perlu dinilai bagi tujuan penambahbaikan. Secara spesifik, konten ataupun kandungan dakwah yang ingin disampaikan mestilah berbentuk suatu yang keperluan, yang praktikal, yang mudah difahami, realistik, perlu dilaksanakan mengikut kesesuaian masa dan fitrah mad'u itu, dan mesej yang disampaikan juga perlulah diolah atau disampaikan secara jelas agar ia tidak membawa kepada kekaburan ataupun salah faham kepada apa yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam dan menegakkan kebenarannya berdasarkan ilmu dan rasional, bukannya dengan emosi. Jadi pendekatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan perlu kita lihat, perlu kita rujuk dan ambil untuk menyampaikan dan disesuaikan dengan masyarakat ataupun generasi masa kini ataupun zaman sekarang, dengan ledakan globalisasi, ledakan teknologi, khususnya teknologi maklumat. Jadi para pendakwah perlu menggunakan kemahiran, perlu mempersiapkan diri dalam menggunakan kemahiran-kemahiran masa kini bagi menyampaikan, menyalurkan aktiviti ataupun pendakwahan atau maklumat yang ingin dilaksanakan atau diguna pakai. Kaedah dakwah juga perlulah suatu yang kita kata bersesuaian, yang sederhana, tidak ekstrim, tidak mengganggu emosi penerimanya, dan tidak menyentuh minda. Ini tujuannya agar apa yang disampaikan dapat
diterima dengan mudah, penyampaiannya diterima secara jelas, atau penyampaian itu jelas dapat difahami oleh sasaran. Perlu mewujudkan suatu suasana yang positif dan merangsang proses ataupun aktiviti dakwah yang telah dirancang atau yang dilaksanakan. Tambahan pula, kaedah semasa perlu bersesuaian dengan zaman, tempat dan perbezaan bagi kelompok masyarakat ataupun kelompok mad'u ataupun sasaran. Ada sasaran yang perlu kita sampaikan dengan kaedah yang mudah, bahasa yang mudah, yang jelas difahami. Mungkin ada golongan yang perlu diperlihatkan penyampaian itu dan realitinya, dan mungkin ada golongan sasar yang disampaikan secara ilmiah bagi sasaran-sasaran yang tertentu. Rukun yang terakhir andai kita lihat, yakni media ataupun peralatan. Rukun ini adalah satu yang sangat penting dalam melaksanakan dakwah, yakni apa yang diistilahkan sebagai media dan wasilah berdakwah. Media yang efektif, sama ada secara lisan, tulisan maupun tanpa lisan, merupakan perantaran yang perlu disesuaikan mengikut fitrah mad'u atau sasaran, topik dakwah dan kesesuaian mengikut situasi semasa. Ini perlu dirancang oleh pendakwah, disesuaikan dengan kelompok sasaran yang ingin disampaikan pendakwahan tersebut. Dan mutakhir ini ataupun akhir-akhir ini kita lihat media secara bersemuka ataupun berbentuk aplikasi multimedia dan online di antara ciri media yang mesti diberi perhatian mengikut keperluan dan kesesuaian dalam memastikan setiap aktiviti dakwah, setiap perancangan dakwah yang telah dirancang bersama dapat dilakukan secara yang sempurna ataupun secara efektif. Dan peranan ini perlu dilaksanakan oleh semua peringkat dakwah, baik di kalangan, contohnya di kelompok yang kecil seperti dalam konteks kekeluargaan, disebarluaskan dalam mana-mana organisasi masyarakat, kerana pendekatan teknologi ini kita lihat diikuti ataupun diikuti oleh semua lapisan masyarakat, baik anak-anak di peringkat kanak-kanak, belia, remaja maupun di peringkat dewasa. Dan kemahiran dalam menyampaikan dengan kaedah yang terkini perlu diselaraskan, perlu difahami oleh pihak-pihak yang kita katakan da'i ataupun pendakwah. Ini bersesuaian dalam konteks pendakwahan semasa ataupun sesuai dengan zaman sekarang lah kan, penggunaan teknologi ni.
Jadi perlu ada satu transformasi di kalangan pendakwah dalam menyampaikan dakwah. Perlu ada satu tambah nilai yang baik untuk merencana supaya pendekatan dakwah itu tidak dilihat tertutup, tidak dilihat dalam ruang lingkup yang sempit, kerana dakwah ini suatu perkara yang luas. Pelbagai kaedah yang boleh kita guna pakai, yang boleh kita laksanakan, dan boleh kita ambil daripada sirah bagaimana pendekatan dakwah Nabi-Nabi sebelum ini, bagaimana pendekatan dakwah yang termaktub dalam Al-Quran yang telah Allah aturkan, dan bagaimana pendekatan dakwah yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kita adaptasi, yang boleh kita olah sesuai dengan keadaan ataupun zaman masa kini. Jadi saya kira cukup sekadar ini, kita tangguhkan pengkuliahan ataupun perbincangan kita bagi siri ini, dan kita akan sambung pada siri-siri mendatang ataupun siri-siri seterusnya nanti insya-Allah. Dan kita tangguhkan perbincangan kita dengan bacaan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.